Akta yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan sebagai sebuah kesalahan yang boleh dikompaun dengan membuat suatu tawaran bertulis kepada orang yang disyaki dengan munasabah telah melakukan kesalahan itu untuk mengkompaun kesalahan itu apabila dibayar kepada ketua pengarah dalam hal seseorang itu merupakan seorang individu, jumlah wang yang tidak melebihi RM10,000 dan dalam satu hal pertubuhan perbadanan, suatu jumlah wang yang tidak melebihi RM50,000. Ini merupakan pindaan kepada Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 yang disiarkan pada 25 Februari yang lalu dan berkuat kuasa pada 11 Mac yang mana telah menyebabkan reaksi yang pelbagai di kalangan rakyat Malaysia berkenaan dengan peningkatan jumlah kompaun daripada RM1,000 kepada RM10,000 yang mana sebahagian daripada kenyataan yang dikeluarkan antaranya pengkritik sosial Tan Sri Lamtai menyatakan bahawa ini merupakan suatu yang meresahkan rakyat dan juga kumpulan peguam yang menyatakan bahawa kompaun ini mengelirukan. Dan daripada 17 Mac yang lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menjelaskan berkenaan dengan kaedah pembayaran, kaedah bagaimana kompaun ditetapkan dan hal-hal tersebut akan kita kupas sejarah muda bersama dengan tetamu yang kita jemput, Tuan Bala Subramaniam Selvam, merupakan seorang peguam untuk membicarakan lebih lanjut berkenaan dengan kompaun RM10,000. Tapi di awal ini Tuan Bala, kita nak jelaskan bahawa antara perkara yang menarik dalam ordinan ini ialah berkenaan dengan kuasa siasatan, kuasa tangkapan, bahawa ini merupakan kesalahan yang boleh ditangkap. Jadi di awal ini mungkin komen berkenaan dengan siapakah sebenarnya yang disebut sebagai orang yang diberi kuasa, pegawai yang diberi kuasa ini, kerana mereka inilah yang mengeluarkan kompaun RM10,000 itu. Siapakah mereka? Salam sejahtera. Pegawai yang ditauliahkan ataupun telah diwatikakan untuk menyiasat adalah pegawai polis dan juga pegawai Kementerian Kesihatan, termasuk pengarah dan juga pegawai daerah dan juga pegawai-pegawai daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Sebab setengah pegawai kesihatan Merenyu bekerja di bawah agensi PBT. Jadi yang menjadi tugas yang telah ditugaskan untuk menyiasat adalah 3 pegawai inilah. Jadi, di bawah pindaan 2021 proklamasi darurat ni. Tapi yang mengeluarkan saman tersebut ialah polis. Yang memberikan pengurangan ialah pegawai kesihatan. Jadi seolah-olah macam ada pencanggahan di situ. Tidakkah begitu Tuan Bala? So, ini bukan pencanggahan, ini soal integriti. Okay. Kalau polis yang mengeluarkan, mereka sendiri tidak boleh mengurangkan jumlah kompaun yang dikenakan. Dia perlu pergi pada pihak yang lain agar tidak ada penyelewengan, ada ketelusan semasa pertimbangan diambil untuk mengurangkan sesuatu kompaun yang telah dikenakan pada orang awam tersebut. Saya rasa ini adalah satu kajian yang telah dilakukan oleh kerajaan agar tidak ada salah laku di dalam pengeluaran kompaun ini, di mana rakyat tidak dianiayakan. Jadi itu menjawab persoalan dan persepsi masyarakat yang menyatakan bahawa boleh dapat je surat saman tu RM10,000 terus amount maksimum. Jadi itu bawa pada persoalan seterusnya. Bagaimana jumlah itu ditetapkan? Sebab kita tahu daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, dia not exceeding, tidak melebihi RM10,000. Tapi yalah, masyarakat kita bila dapat saman RM10,000, bagi dia RM10,000 lah, dia tak ada nego-nego dari situ. Mungkin Tuan Bala boleh jelaskan. Itulah dia kata RM10,000 tu bagi orang pesalah yang pernah yang telah melakukan kesalahan ini terlebih dahulu. Dia mempunyai rekod lampau. Dan juga kepada entiti-entiti, sama ada syarikat ataupun ejen perniagaan yang degil tidak mahu mematuhi peraturan tersebut. Contohnya pusat hiburan. Mereka akan dikenakan kompaun maksimal. Yang orang persorangan ni tertakluk pada fakta sesuatu kes. Dia bukan terus-menerus diberi RM10,000. Saya rasa dalam masa awal-awal dulu tu berlakunya kepincangan tentang bagaimanakah kategori kesalahan tu perlu diklasifikasikan dan jumlah yang dikenakan. Saya rasa yang tu telah diperincikan oleh yang amat berhormat yang Menteri Undang-Undang yang berhormat Datuk Seri Taqiyuddin. Dia telah mencerahkan keadaan tu di mana tidak lagi wujudnya semua secara blanket RM10,000. Dia ada classification dia. Jadi ada 3 peringkat. Kalau saya boleh rujuk juga kenyataan yang keluarkan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan itu, dia dah jelaskan bahawa dapat saman RM10,000 dan dalam masa 7 hari
boleh dapat entitled for 50% discount. Betul. And then kalau lebih daripada itu lagi boleh dapat lagi 25%, dan lebih daripada 2 minggu dah tak ada langsung pengurangan. Jadi selepas ini adakah maknanya boleh dapat saya saman compound 1,500, dia dah non-negotiable, dia dah that is the amount you kena bayar, dia tak kurang daripada itu. Ataupun lepas ni dapat amount yang sama, dapat pengurangan 50%, boleh lagi rayu supaya lebih rendah daripada amount tersebut. Pintu untuk buat rayuan tu tidak tutup. Kalau orang yang dikenakan compound tu, dia merayu, dia dapat pengurangan 50% atau 25%, dia boleh merayu lagi, ataupun dia tidak mahu membayar, dia boleh kemukakan pada mahkamah. Okey, dia boleh buat masa dia nak bayar tu, kalau dia tak dibayar, mungkin dia akan dieretkan ke mahkamah. Ini bukan lagi kes saman ya, ini kes tangkap sekarang ni. Boleh dia pergi ke mahkamah dan buat rayuan dia, ataupun mengenengahkan dia punya rayuan mengikut dia punya alasan-alasan yang kukuh untuk dipertimbangkan untuk pengurangan selanjutnya. Right. Jadi dia pintu tu untuk buat rayuan tu tidak tutup lah. Saya nak masuk lagi lebih mendalam tentang apakah yang masyarakat boleh buat bila dah dapat saman itu, apa yang mereka boleh buat selepas daripada dapat saman tersebut. Tapi sebelum itu, menarik untuk kita kupas sedikit berkenaan dengan bahagian baharu yang ditambah dalam akta ini pada bahagian 4A, bahagian penguatkuasaan. Dinyatakan di sini bahawa setiap kesalahan di bawah akta ini dianggap sebagai kesalahan boleh tangkap. Kuasa penyiasatan diberikan kuasa pegawai yang diberi kuasa yang sangat luas. Kemudian kuasa untuk menangkap juga bukan sahaja kepada polis, tetapi juga kepada pegawai yang diberi kuasa oleh menteri secara bertulis. Jadi kalau melihat daripada sudut masyarakat awamnya, dia terlalu powerful, akta yang terlalu kuat. Bukankah dia seolah-olah macam ada ruang yang sangat besar, boleh salah guna dan boleh menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat awam? Tidak begitu? Tidak. Yang ni kita perlu lihat. Rata-rata sekarang ni ramai pegawai-pegawai kerajaan ataupun daripada agensi penguatkuasa tidak cenderung lagi untuk menyalahguna kuasa mereka. Sekarang ni berpegang pada prinsip integriti, seperti saya dah kata terlebih dahulu. Mereka akan jalankan tugas mereka, sebab tugas mereka ni perlu dilakukan untuk ketenteraman dan kepentingan awam. Sebab akta atau undang-undang ini diluluskan untuk memendung, memerangi dan juga mencegah penularan wabak COVID-19. Ini bukan kes yang lain ni, di mana dia mempunyai jenis-jenis kesalahan seperti mencuri, mengompak, tak ada. Dia yang ordinary ni hanya untuk mencegah penularan. Jadi tidak ada wujudnya isu yang akan berlakunya salah laku daripada segi pegawai-pegawai yang ditauliahkan untuk menjalankan tugas. Itu adalah saya rasa satu omongan kosong lah. Ketika ni ya, kita perkara yang dibangkitkan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang peguam. Sebenarnya saya tak boleh sebut nama, saya tak boleh nak lihat dia punya laporan itu, tapi setakat yang saya baca tadi, dia menganggap bahawa kompaun 10,000 ini mengelirukan sebab dia tidak dijelaskan secara spesifik apakah bentuk-bentuk kesalahannya. Kalau tak pakai pelitup muka, ada di manakah dia rate kesalahan ataupun kompaun boleh dikenakan. Berada di tempat sesak tanpa ada penjarakan fizikal, melanggar SOP-SOP yang pelbagai dalam SOP yang diperkenalkan oleh MKN. Jadi kerana terlalu umum, dia mengelirukan bukan sahaja peguam, penguatkuasa, tapi juga masyarakat. So bagaimana kita mengatasi masalah tersebut? Saya rasa Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab untuk hal ehwal undang-undang telah mencerahkan, Yang Berhormat Menteri Undang-Undang telah memberitahu bahawa wujud ni 3 kategori kesalahan. Yang pertama tu berisiko tinggi, membawa mudarat kepada komuniti umum. Yang nombor 2, berisiko tinggi, tidak membawa mudarat kepada masyarakat umum ataupun komuniti umum. Yang ketiga adalah membawa risiko untuk diri dia sendiri tetapi tidak melakukan apa-apa risiko kepada orang lain. Jadi beliau telah menggariskan berapa banyak ya, contohnya tak pakai pelitup muka, tak menggunakan imbas QR MySejahtera. Semua ni dia telah diklasifikasikan sebagai 1,500. Lepas tu boleh buat rayuan, bayar dalam tempoh 7 hari, dia dapat 50%. Kalau dalam 14 hari dia dapat 25%. Jadi orang yang khawatir tu, saya rasa mungkin tak mengikuti perkembangan terbaru lah. Okey, 2 hari yang lepas tu Menteri telah mencerahkan keadaan tersebut. Cuma apa yang kita kena tunggu adalah senarai penuh yang akan dipaparkan secara atas talian
di mana di dalam sesawang KKM dan juga sesawang MKN. Saya rasa senarai itu sedang dikemaskinikan ataupun sedang disiapkan oleh agensi yang bertanggungjawab untuk menangani dan mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan PKP ni. Ya, bila sebut tentang senarai yang dimuat naik dalam portal rasmi MKN, Majlis Kesempatan Negara, saya juga timbulkan persoalan tentang SOP yang berubah. Itu juga antara komentar yang diberikan oleh warganet. Jadi, adakah persoalannya sekiranya mereka tidak update, bukan kerana mereka ni negligence ataupun sambil lewat ataupun cuai, mereka memang tak tahu ada perubahan SOP. Jadi ketika mereka berniaga, sebagai contoh mereka ni buka kedai gunting rambut, tidak tahu bahawa ada perubahan dari segi SOP itu. Jadi adakah sekiranya ada pegawai berkuasa datang ke kedai mereka di compound, mereka boleh guna alasan tersebut? Saya tidak tahu adanya perubahan. Itu orang kata ada satu pepatah bahasa Inggeris yang kata ignorance of law is not an excuse. Mungkin Cik Irfan pun tahu sebagai graduan undang-undang. Okey, tapi bagi saya kalau alasan tu memang dia orang kata kalau dia khilaf, dia jahil, dia tak tahu, mungkin pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menyiasat boleh menggunakan budi bicara dia. Ruang ataupun untuk mengambil fakta kes tidak ditutup. Saya rasa pegawai itu pun manusia kan. Jadi dia akan bertimbang rasa lah. Sebab undang-undang ni pun kalau kita lihat objektifnya untuk menyelamatkan rakyat Malaysia daripada dijangkiti penyakit ni. Penyakit ni penyakit maut. Betul. Okey, dia mungkin kalau kita lihat pada penularan dia kes dia bertambah. Sehinggalah 2-3 hari lepas dia berkurang. Baru nak turun. Baru nak turun. Dia turun. Dia cerun mencurun ke bawah. Jadi apa yang kita perlu lihat adalah objektif undang-undang ni. Bukan nak menganiayakan sesiapa. Mengatakan 10,000. Saya rasa dalam minggu depan tidak ada lagi isu 10,000 ni. Cuma yang orang yang perlu risau adalah pusat-pusat hiburan dan juga kelab-kelab malam. Itu yang saya nak tanyakan. Bukan saya 10,000 yang disebutkan dalam pindaan ini, tapi juga amount 50,000 bagi pertubuhan ataupun organisasi. Mungkin Tuan Bala boleh berikan penjelasan. Sebab yang orang komplain ialah, macam mana kami nak tahu, kami majikan. Itu kesalahan yang dibuat oleh pekerja-pekerja mereka yang kadang-kadang mereka tak update pun, tak kemas kini. Bukan kerana mereka tidak mahu, tapi mungkin kerana ada barrier, ada gap di situ. Jadi bagaimana dengan organisasi-organisasi ini? Adakah mereka memang akan terus dapat 50,000 ataupun ada kaedah-kaedah lain? Tak, saya rasa itu satu dalihan yang tak patutlah. Nak kata dia orang tak tahu. Sebab apa? Dah kita nak masuk setahun dah. PKP ni telah dikuatkuasakan. Dan kita ada PKP 1, PKP 2 dan dari masa ke semasa menteri yang bertanggungjawab untuk keselamatan di bawah PKP ni telah berusaha mengeluarkan segala informasi-informasi yang tepat dan padu dari masa ke semasa. Jadi kita rata-rata boleh tahu yang ada perubahan dia dari masa ke semasa. Jadi nak mengatakan sesuatu organisasi yang entiti itu tidak tahu adalah, saya rasa mungkin dikatakan tidak benar lah. Sebab entiti itu dia mempunyai pengurus, penyelia, pekerja dan juga pengarah-pengarah dia. Kita ambil contoh ni kita ambil pada pusat hiburan. Pusat hiburan yang tertakluk pada kompaun 50,000 ni, dia bukan dikenakan sewenang-wenangnya. Dia dikenakan kerana dia menjadi ejen penyebar COVID-19 ni, virus COVID-19 ni, apabila dia membuka tempat hiburan dia tanpa kawalan. Okey, kalau ruang tempat dia boleh dipenuhi oleh 50 orang, 50 orang lah yang kena masuk. Kalau melebihi jumlah tu, dia kena tutup pusat hiburan tu serta-merta. Atau tunggulah barisan di luar sampai dah kurang orang betul, masuk betul. dalam lagi. Itu yang dikatakan pematuhan. Jadi bayangkanlah, kita kena berprihatin dengan kerajaan. Sebab apa? Dalam setahun ni, jumlah aset-aset kerajaan yang telah ditempatkan untuk menangani masalah ni, kita ada agensi penguatkuasa ditambah dari masa ke semasa, dan juga doktor-doktor yang berkhidmat di swasta dipanggil semula untuk berkhidmat secara kontrak untuk menangani masalah ni. Jadi kita kena juga bersimpati dengan kerajaan. Bukan saja mengatakan ini satu orang kata apa, draconian law, 10,000, 50,000 ya. Jadi kita melihat daripada sudut satu pencegahan dan juga
sumber ekonomi. Ya, kita akan kembali selepas ini untuk Tuan Bala sebut banyak kali berkenaan dengan human factor, bahawa pegawai-pegawai yang diberi kuasa, penguasa ini juga mereka manusia, mereka boleh ada timbang rasa untuk tujuan mengurangkan jumlah kompaun tersebut, dan kita akan bersambung selepas ini pada kita rehat berkenaan dengan apa yang anda boleh buat sekiranya anda di kompaun selepas itu dan bagaimana untuk merayu bagi mengurangkan jumlah tersebut. Tapi semuanya akan kita bincangkan kembali. Darah Muda kembali selepas ini. Kompaun 10,000 di Darah Muda. Dan untuk yang segmen ini, kita nak mulakan dengan, kita bincang ketika rehat tadi berkenaan dengan angka 10,000 itu. Dari mana datangnya? Apakah asasnya? Kalau dulu 1,000, sekarang ni 10,000. Tuan Bala, silakan. Penonton nak tahu dari mana datangnya angka 10,000 itu. Sebelum ni, PKP ni beroperasi di bawah peraturan, iaitu Undang-Undang Kecil. Jadi, Undang-Undang Kecil ni mengikut Akta Tafsiran 1948-1967, jumlah yang boleh dikenakan adalah 1,000 sahaja. Dia tidak boleh mencecah lebih daripada 1,000. Jadi kerajaan telah meneliti rayuan daripada orang awam, di mana rata-rata ada yang masih lagi berdegil, tidak mahu mematuhi peraturan-peraturan PKP ni untuk memakai pelitup muka, memberi butiran dalam MySejahtera, aplikasi MySejahtera. Jadi kerajaan telah menggunakan ordinan darurat ni untuk mengubal undang-undang baru ni, di mana akta induk dipinda. Akta induk dipinda, di mana Seksyen 25 ni dipinda untuk meletakkan jumlah dia 1,000 tu dipinda menjadi 10,000. Okay. Dan kompaun yang dikenakan pada masa ni 10,000 ni tidak lagi tertakluk kepada peraturan 2020 yang masa mula-mula kita keluarkan untuk MCO nombor 1 yang dikuatkuasakan daripada 18 Mac 2020 tu. Jadi sekarang ni akta yang mengenakan denda ataupun kompaun 10,000, bukan lagi peraturan, ya. Okay. Kita kena pasti. Kalau begitu, sebab pindaan ini dibuat di bawah ordinan darurat, sekiranya darurat ditarik balik, adakah 10,000 itu masih kekal atau akan kembali kepada akta yang asalnya itu? Ini satu soalan yang saya pun masih lagi kupas lah. Okay. Keesaan ordinan darurat ni, peristiaran darurat ni, dia dikuatkuasakan sehingga 1 bulan Ogos 2021. Tetapi lepas tu, undang-undang yang diluluskan dalam tempoh masa ni boleh dikuatkuasakan sehingga 6 bulan selepas itu. Jadi dia akan tamat pada 1 bulan 2 2022. Jadi persoalannya, undang-undang ni tidak melalui proses perundangan yang termaktub di dalam artikel 66 Perlembagaan Persekutuan. Jadi ini adalah salah satu daripada perkara yang perlu dikaji oleh pihak-pihak yang telah dipertanggungjawabkan untuk pengubalan undang-undang ni. Jadi dia adalah adakah dia untuk satu jangka masa yang ditetapkan ataupun selepas tu masih lagi berkuat kuasa, itu saya perlu kajilah. Ya. Saya minta maaf saya bangkitkan soalan itu secara spontan. Sebab kita tak discuss soalan itu sebelum. Tapi saya kalau boleh lihat berkemungkinan selepas tamatnya darurat ni, mungkin menteri yang ditanggungjawabkan untuk undang-undang Akta 342 ni boleh membawa usul bila parlimen bersidang kemudian untuk ratifikasikan apa-apa cadangan yang telah dibuat ataupun undang-undang yang dibuat pada 342 ni. Jadi kalau kita tengok secara mata kasar, Akta 342 yang telah membuat pindaan undang-undang baru ni, saya rasa dia akan dikuatkuasakan selepas itu juga. Kalau boleh kita kembali kepada soal kompaun 10,000. Sekiranya saya bagi contoh duduk di Sunway Pyramid, tengah jalan-jalan tak pakai pelitup muka, tak tahulah, tak ingat apa, tiba-tiba tertinggal pelitup muka kat rumah kan, kena kompaun 10,000. Selepas daripada tu apa perlu saya buat? Saya perlu balik rumah insaf kejap ataupun ada tindakan lanjut yang saya perlu buat segera supaya amount itu boleh pada kadar yang minimum, Tuan Bala? Kamu ada 7 hari kan? Okey, lepas tu kamu ada lagi 14 hari. Jadi untuk dapatkan diskaun 50 dan 25%, kalau tak puas hati tu, kamu ada ruang untuk membuat rayuan, kemukakan rayuan. Saya rasa ramai NGO dan juga parti-parti politik telah membekalkan khidmat peguam untuk kamu mendapatkan khidmat mereka untuk membuat rayuan tersebut. Jadi pergilah, dapatkan khidmat tu percuma. Jadi dapatkanlah. Kalau kita waktu buat rayuan di depan pegawai kesihatan, ada
istilah atau perkara-perkara yang penting untuk di-highlightkan, diberitahu kepada pegawai supaya amount tu boleh dikurangkan? Sebab saya difahamkan ada di kalangan masyarakat awam kita, dan pemerhatian saya di magistrate, kalau kena saman trafik itu bukan semua orang boleh berani bercakap depan magistrate kata saya ni kesalahan kali pertama, saya masih lagi belajar, saya tak pernah buat kesalahan sebelum ini. Kan biasanya orang kan depan magistrate dia kaku, tak tahu sebut apa. So, dia gugup lah. Yeah. Dia gugup kan. Macam ni kita ada, setiap negeri ada legal aid. Pergilah dapatkan perkhidmatan diorang. Mungkin peguam tu boleh buat perwakilan bagi orang yang dapat compound tu. Dan satu lagi saya nak tekankan di sini adalah 10,000 tu untuk pesalah yang berulang. Yang tidak mahu mematuhi ataupun engkar dengan saranan kerajaan, sama ada oleh pegawai yang menangkap dia tidak mematuhi. Kalau pegawai cakap cuba pakai, okey, kamu harus pakai pelitup muka. Kalau dia enggan, dia ingkar, ada yang melawan, mengatakan ini bukan tempat awam bersesak. Ya, ini saya bukan berada di tempat yang sesak. Ini bukan tempat awam. Orang itulah yang akan subjek kepada denda yang maksima tu. Bukan semuanya. Saya rasa ini adalah satu persepsi yang meleset lah daripada di kacamata orang awam, orang ramai. Jadi macam dia gugup ke apa, saya kata itu adalah emosi dia. Magistrate ataupun pegawai-pegawai semua manusia. Akta ni ataupun undang-undang ni, yang ordinance ni, sebab ordinance juga status dia sama macam akta, dia dibuat untuk kepentingan maslahah ataupun manusiawi. Ya. Dan terakhir sekali mungkin Tuan Abdallah ialah berkenaan dengan soal compound 10,000 dan juga berkenaan ordinance yang akan diperkenalkan seterusnya. Sebab kalau saya lihat di website Malaysia Gazette itu, banyak ordinance pindaan-pindaan baru yang diperkenalkan yang mana mungkin masyarakat tak tahu. Tapi tinggal lagi bagaimana sewajarnya rakyat mengambil sikap berkenaan dengan ordinance ini, sebab dia tidak melalui proses undang-undang seperti mana Tuan Abdallah sebutkan tadi, dengan kaitannya dan COVID-19 yang kita nak akhiri dengan kadar yang segera. Sebab soal hak asasi manusia, kalau orang nak bahaskan, mungkin mereka nak bahaskan soal hak demokrasi mereka, mengapa perkara ini tidak diwar-warkan dengan sebaiknya. So mungkin itu perlu dijelaskan kepada masyarakat. Mana yang penting, hak asasi ke ataupun nyawa sendiri? Kalau nyawa terancam, bila nyawa tu terancam, hak asasi lupus. Orang tu kena hidup. Jadi kita pentingkan pada apa yang kerajaan buat, dia pentingkan pada kerajaan pentingkan pada ketenteraman dan kepentingan awam. Iaitu dia untuk menambah baikkan persekitaran agar tempat tu tidak menjadi kluster. Kita perlu lihat daripada pencegahan, bukan daripada ini membebankan. Bayangkanlah kalau seseorang tu dia tak dijangkiti, tetapi oleh kerana orang yang alpa, yang tidak mahu mematuhi peraturan-peraturan PKP ataupun SOP, dia menjadi ejen penyebar. Tidakkah dia perlu dipertanggungjawabkan dengan sesuatu hukuman compound? Jadi itulah saya sarankan. Jangan kita membawa di sini soal-soal asasi. Lihat pada secara objektif, secara dalam satu gambaran yang kompleks, besar, dan kita lihatlah apakah manfaat yang kamu dapat sekiranya kamu mematuhi saranan-saranan yang dibuat menerusi SOP PKP ini. Kita lihat pada objektif dia untuk mencegah penyakit ni daripada menular dan mengakibatkan negara kita dikekal diletakkan dalam keadaan yang genting. Kita lihat daripada sudut itu. Jadi nak katakan orang ramai mengeluh semua tu, cuma jumlah yang dikenakan. Isu jumlah yang dikenakan tu telah diperincikan oleh yang berhormat menteri 2 hari lalu. Jadi kita akan dapat senarai jenis-jenis kesalahan dan jumlah yang dikenakan. Dan pergilah cepat kalau seseorang tu dikenakan compound tu ke pejabat kesihatan daerah ataupun negeri untuk mendapatkan diskaun tu, tetapi beritahu pegawai yang menyiasat ataupun menangkap fakta-fakta yang menyebabkan kamu tidak terpatut pada peraturan-peraturan SOP. Mereka sanggup mendengar, tapi kalau fakta itu tidak diambil kira, kita ada selalunya
mahkamah lah. Ya, terima kasih banyak Tuan Bala Subrahmanyam sebab kerana bersama dengan kita Darah Muda. Ini merupakan Darah Muda advokasi berkenaan undang-undang. Isu yang sangat kompleks tapi wajar untuk masyarakat orang faham kerana ini berkenaan dengan hak mereka. Ada ruang kita nak selamatkan masyarakat daripada COVID-19 tapi dalam masa yang sama kita tidak menggadaikan kebajikan rakyat kita secara individu. Dan untuk penonton sekalian, minggu depan kita akan bersama dengan Tuan Bala sekali lagi untuk bicarakan tentang soal undi 18. Jadi ini baru first round. Kita akan banyak round lagi selepas ini untuk bicarakan isu-isu perundangan, advokasi berkenaan dengan isu-isu yang dekat dengan masyarakat tetapi ya mungkin jarang mampu untuk kita memahami isu-isu seperti ini bersama dengan Tuan Bala khususnya untuk bicarakan lebih lanjut berkenaan dengan undang-undang yang ketika ini dilaksanakan. Jadi apapun, sekian sahaja Darah Muda, patuhi SOP, daftar vaksin dan jangan risau. Kompaun RM10,000 itu boleh dirayu. Jadi sekian daripada saya Irfan Faruqi. Jumpa lagi.